Okay, example 7. Kau nampak skrin saya? Saya tak nampak dah. Nampak skrin? Nampak skrin? Nampak. So, untuk example 7 ni, yang ini yang kita belajar last week punya. So, tengok soalan example 7, ada yang dah cuba jawab ke? Kan belum lagi? Saya dah try teacher. Boleh? Boleh. Okay, so soalan pertama ialah name another downward force other than air resistant. Okay, so daya ke bawah. Kalau tengok air resistant, sebab hot air balloon ni moving upward, so dia akan ke atas. So weight ke bawah, air resistant ialah opposed motion of the hot air balloon. So that air resistant mesti downward. So satu lagi daya yang menghala ke bawah. Apa dia? Soalan A ni. Jawapan ya? Wait. So ada weight. Okay, kemudian soalan B. Acceleration of the hot balloon in upward direction is 0.5 meter per second. Calculate the air resistance. So, ini melibatkan force dan juga ada dia bagi maklumat tentang acceleration. Formula apa? Girls, nak pakai? F equals to M A. F equals to F equals to MA. So, M ialah berapa nilainya? Dia bagi di situ 350 kg per 250 total mass of the hot air balloon. So kita ada 350 kg campur 250 kg berapa? 600. Yes, 600. Kemudian dia bagi A berapa? 0.5. Dapat berapa? F dia? 600 times 0.5 berapa? Tolonglah kira. 300. Okay, so you dapat 300 Newton. Soalan nak apa? Soalan nak apa ni? Air resistance. Macam mana kira air resistance? Sekarang ini, daya, sekarang kita ada daya yang terlibat. Weight, betul tak? Weight bawah, betul? Itu daya dia. Satu lagi kita ada buoyant force ke atas. Lepas tu kita ada air resistance. Apa total daya kita ada semua sekali? 3 daya kan? Yuhu! 3. Daya. Bila kita tulis, N ni bermaksud combination semua tiga-tiga daya tersebut. Jadi ada daya yang ke bawah dan ada daya yang ke atas. Sebab daya ialah vector quantity. Jadi apa kita perlu buat ialah kita kena selesaikan daya-daya ini. Jadi apa dia daya yang perlu tambah dan apa dia yang perlu kita tolak. Kan dia bergerak ke atas kan? So kita beranggapan bahawa bila dia bergerak ke atas, buoyant force dia ada positif. Betul tak? Daya ke atas ialah daya buoyant force ni. Betul tak? Betul. Atas ialah buoyant force. Daya ke bawah adalah air resistance dan juga weight. Jadi dalam kes ini kita beranggapan bahawa yang ke atas adalah positif. Setuju? Setuju. Tak buoyant force tolak dalam kurungan air resistance tambah weight. Faham tak? Faham tak? Buoyant force tolak air resistance tambah weight. Faham ke tak faham? Sama dengan 300 Newton. Ada soalan? Madam, kenapa kena tambah weight? Kenapa kena tambah weight? Okey, sebab sekarang ni objek ni ada weight tak? Balloon ada weight tak? Ada. Weight kita menghala ke bawah. Jadi now
you tengok soalan, you kena tengok daya apa yang ada dalam gambar. Okay, daya apa yang ada dalam gambar. Jadi sekarang ni bila you tengok, kita ada 3 jenis daya. Buoyant force sebab dia naik ke atas. Betul tak? Buoyant force sebab dia naik ke atas. Lepas tu ada 2 lagi daya. Air resistance ke bawah dan weight ke bawah. Sebab itu, buoyant force ni kita anggap dia ke atas positif. Daya ke bawah negatif. That's why kita akan tolak jumlah daya R campur W. Faham ke tak ni? Okay. Jadi, atau kalau tulis macam ni boleh. Tambah tolak R dengan tolak R. Sebab daya ke bawah kan? Faham ke tak? Faham ke tak? Kita nak kira jumlah daya bersih kan? F tu total daya bersih dia. Disebabkan dia adalah vektor kuantiti, maka ada daya yang negatif, ada daya yang positif. Buoyant force positif sebab kita menganggap R ke atas adalah positif. Okay? Resistance adalah negatif kerana kita beranggap bahawa ke bawah itu negatif. Faham tak? So weight juga adalah ke bawah. Jadi dia juga adalah negatif. Ni dapat? Dapat. Baik. Nilai 7,200 tambah berapa tu? Weight dia berapa? Weight dia berapa? 600 kg. Tukar kepadatan berapa? 5886. Oh, 588 yes. Sorry, saya darab dengan 10. Okey, betul. Sebab 981. Jadi berapa? Tolak R. Tolak berapa? 5? 886. 886. Okey, sama dengan 300. Right. Boleh tak lihat nilai R? Boleh nilai R? Boleh. Berapa? Berapa nilai R? Berapa? So, 7,200 tolak R, tolak 5886 sama dengan 300. Jadi berapa tu? 7,200 tolak 5886 berapa? Tolak 5886. So, sama dengan 1014. tolak R. Sama dengan 300. So, 1,3 tolak, 1,3 tolak pula. 1,314 tolak 300 sama dengan R. So, berapa nilai R? 1014. Dan 1,000. 14. 1014 Newton, betul? Betul. Okay? Ada soalan? Boleh faham? Boleh. Okay, boleh So, itu untuk penyelesaian yang melibatkan F equal to MA. Alright. Okay, masuk kepada lift. Ini betul Yang untuk F equal to MA ni dah selesai Boleh proceed tak ni? Boleh. Okay, masuk kepada lift. Okay, untuk lift. Sistem yang ada dalam lift. Naik lift. Yuhu. Dah takut dah tu. Dah marah sikit takut. Semua betul. Dah tak berani nak menjawab. Marah sikit takut. Okay, wajar tegur. Bukannya tak boleh. Nak bergurau ke nak cakap baik-baik boleh. Tapi ada situasinya, saya perlu menegur. Tak ada masalah No hard feeling No hard feeling Okay, naik lift tak? Pernah. Daya lift. Daya yang ada dalam lift. Kalau kita masuk lift, okay, itu lagi, you kena tahu bahawa semua objek ni dia ada weight. Weight itu ialah daya yang sangat penting. Weight menghala ke bawah. Okay, so dia adalah daya yang sangat penting. So
So weight sentiasa menghala ke bawah. Okay, ni situasi dalam lift. Apa yang perlu tahu ialah dua daya terlibat. Satu ialah weight, daya yang hala ke bawah, dan satu lagi ialah R. R ialah normal reaction. Di mana, okay, R ini adalah mewakili bacaan penimbang. Okay, bacaan penimbang. Penimbang apa? Weight. Apa reading of the apa bahasa Inggeris? Reason apa? Reading of the penimbang apa? Scale. Weight. Weighing scale. Weight scale. Yes. Weight scale. Okay. So R itu ialah represent reading of the weight scale. Dia maksudnya dalam konteks kita belajar fizik ni, kita nak tahu bila kita duduk dalam lift, katalah kita letak yang warna kuning ialah alat penimbang. Okay. Ini adalah alat penimbang. So olah-olah bila you masuk dalam lift, you berdiri atas alat penimbang tu. Jadi kalau lift itu naik ke atas ataupun lift itu turun ke bawah, kita nak tahu berapa bacaan penimbang ini. Okay, itu faham? Faham? So bacaan penimbang ini adalah diwakili oleh R. Okay, so R itu adalah normal reaction which is represent the reading of the weight scale. Okay. So situasi yang you perlu tahu untuk lift ini, ada situasi dia. Okay, so first sekali you kena tahu, okay, situasi yang pertama. Okay, ni lift. Ni you kat dalam. Okay, situasi yang pertama, lift itu stationary. Stationary maksudnya apa? Lift tu gerak ke tak bergerak? Tak bergerak. Lift itu tidak bergerak, okay? So ada dua daya terlibat, satu daya R, satu ialah daya dia ialah weight, okay? So formula kita nak pakai adalah F equal to MA. Okay? Bila dia stationary, maknanya nilai E ini adalah kosong. Betul? Jadi F adalah kosong. Betul? So F ini adalah melibatkan dua daya ni. Daya R dan daya W. Jadi bila stationary, weight adalah sama nilai dengan R. Ini situasi pertama. Faham? You kena tahu formula W sama dengan R. Okay? So first kali kita guna formula F equal to MA. So F ini adalah daya bersih, iaitu daya tunggal selepas kita selesaikan daya-daya yang ada. So bila stationary tak ada pecutan. So A dia kosong. So M darabkan A dapat kosong. So total F sama dengan kosong. Jadi daya yang terlibat adalah W sama dengan R. Sebab daya ni F ni W dia adalah sama dengan R. Okay? So situasi kedua. Okay. Ini ialah lift. Lagi. Kita ada daya R. Kita ada daya ke bawah W. Situasinya dia bergerak dengan velocity. Okay. Katalah dia bergerak ke atas dengan velocity constant. Okay. So, formula pakai F equal to A, betul? Okay. So, velocity constant maknanya A dia adalah kosong, betul tak? Betul. Jadi, F sama dengan kosong. Betul. F sama dengan kosong. Jadi, F ini adalah combination daripada daya R dan daya W. So, bila dia bergerak ke atas, lift ini bergerak ke atas. Daya R adalah lebih besar daripada W. Jadi F ini ialah R tolak W. Sama dengan kosong. So kan saya tadi, untuk case lift, kita nak tahu berapa nilai R. Jadi
R adalah sama dengan W. Sama macam situasi yang pertama tadi. Okay, baik. Sama macam situasi yang pertama tadi. Okay. Sama juga. Kalau velocity dia turun bawah. Okay, saya bagi situasi yang ni. Velocity dia turun bawah. Maknanya dia bukan naik, dia turun lift. Sama juga. F sama dengan kosong. Okay, tetapi dia turun bawah maknanya W tolak R sama dengan kosong. So W sama dengan sama juga. Formula dia tetap sama. W sama dengan R sama dengan W untuk situasi kedua ini. So tidak kira sama ada dia naik lift ke atas atau dia turun lift ke bawah. Apabila velocity-nya constant. Contoh dia naik ke atas dengan 25 meter per second ke atas. Jadi R tolak W. Dia kosong, so nilai R sama dengan nilai W. Itu untuk situasi 2. Kalau perlu buat catatan. Okay. Situasi ketiga. Sama. Lift. Okay. Daya R. W. Tapi kali ini dia bergerak dengan pecutan A. Tadi velocity constant. Bila velocity constant A dia kosong. Sekarang ini lift ini memecut ke atas dengan nilai A. Okay, tanda saya naik ke atas ini bermaksud lift itu naik atas. Okay, jadi formula kita pakai F itu MA. So A ni tak kita jadikan kosong. Yuhuu. Tak boleh. Tak boleh. Tak boleh sebab A dia nilai tadi. Okay. Jadi formula dia sekarang kita ambil F MA. Apabila kat F ini dia melibatkan dua daya. R dengan W. Jadi kalau A itu maksudnya dia naik ke atas. R tolak W ke W tolak R? Yuhuu. R tolak W. R tolak W. R tolak W. Tengok. Dia naik. Kalau dia naik, R kena tolak W. Kalau dia turun, W tolak R. Jadi F ini kita gantikan R tolak W sama dengan MA. Kan saya kata lift kita nak cari nilai R. Okay. So kita tahu W adalah MA. Betul tak formula W adalah mg? Formula W adalah mg. Betul. Jadi R tolak G sama dengan MA. Jadi bacaan R adalah sama dengan MA tambah mg. Ini formula untuk lift yang naik ke atas dengan pecutan. So macam nak cari nilai R, R-nya adalah MA tambah mg. Bermaksud bacaan R adalah lebih besar daripada weight. Sebab weight dia ialah weight W equal to mg. Sekarang ni mg tambah pula dengan MA. Jadi bacaan R-nya akan lebih besar. Bila you naik lift, kalau you duduk atas penimbang, bacaan R itu akan lebih besar daripada you punya weight. Katalah weight you hanya 700 Newton. Bila you naik lift, pecutan ke atas, you dapati penimbang itu memberi bacaan 900 Newton. Besar. Itu situasi ketiga. Boleh dapat? Boleh. Baik. Situasi keempat. Lift. Sama juga. Agaknya situasi keempat ni apa? Situasi keempat ni agaknya apa? Acceleration bawah. Yes. Accelerate ke bawah. Accelerate ke bawah. Jadi formula kita pakai F equal to MA. Okay. So F yang lebih besar. U tolak R ke R tolak W? Untuk F. W tolak R. W tolak R. W tolak R. Tolak R. Very good. Sama dengan F. A. So, jadi W ni kita tahu dia adalah mg. Betul? W kan mg. Jadi kita gantikan mg R sama dengan MA. So mg tolak MA sama dengan R. Nampak? So nilai R
Bila dia turun adalah lebih kecil. Sebab nilai weight kena tolak dengan nilai MA. So nilai R-nya akan jadi lebih kecil. Faham? Kan saya kata tujuan dia kita nak cari nilai R. So ini ialah formula untuk dapat nilai R. Ada soalan? Boleh? Boleh? Boleh. Okey, dan situasi terakhir untuk lift. Daya R. Daya. Okey, situasi terakhir ialah lift itu terputus tali. Apa jadi? Pernah dengar pasal peristiwa lift jatuh terhempas? Free Pernah fall. dengar? Lift yang jatuh terhempas selalu dekat rumah flat. Kan kejadian dia apabila lift ada maintenance yang baik, berlaku kemalangan di mana lift itu jatuh terhempas. So tali yang mengang lift itu putus. Tahu tak macam mana situasi tali? Pernah tengok movie kan? Tahu kan? Pernah tengok movie kan? Tahu. Dekat dalam movie. kan? Tali besi. Okay, apa jadi kalau tali itu putus? Apakah lift itu akan terbang naik ke atas? Jatuh. Jatuh. Hempas. Free fall. Betul? Jadi waktu ini, kita guna formula F equal to MA. Bila kita jatuh ke bawah, F ini akan jadi siapa tak siapa? Siapa tak siapa? Dia jatuh bawah kan? Fall kan jatuh bawah. W tolak R ke R? W tolak R. R sama dengan MA. Bila free fall, acceleration dia akan jadi nilai gravity. 9.81. Faham tak? Bila free fall, nilai acceleration-nya adalah sama dengan acceleration to gravity. You dah belajar dah free fall masa form 4 dulu. So, MA ini adalah sama dengan MG. A itu adalah G. Bila dia free fall, A itu sama dengan pecutan gravity. Jadi W ini adalah A. Tolak R sama dengan MG. Jadi MG tolak MG adalah sama dengan R. Maka R adalah 0 Newton. Faham tak maksud 0 Newton? Apa maksudnya tu? Jadi sewaktu lift itu terhempas turun ke bawah dengan pecutan graviti, pada ketika itu bacaan penimbang adalah apa? 0. 0 Newton. Maknanya you kehilangan berat. Nampak tak? Pernah tengok tak cerita kapal terbang terhempas, tiba-tiba orang dalam kapal terbang tu, passenger dia semua seketika terapung. Pernah tengok? Pernah dalam movie. Yes. Maka semua tengok dalam movie. Betul tak? Yang lain tak respon? Yang lain ni? Betul. Pernah tengok. Pernah tengok? Sebelum dia nak terempas, kalau dia terempas dalam beberapa second sebelum dia terempas, semua passenger, semua barang-barang terapung seketika. Because pada waktu itu, diorang mengalami kehilangan berat. So kalau ada penimbang kat situ, baca adalah kosong. Sebab waktu itu adalah free fall. Faham tak? Jadi sama kes dengan lifting. Bila lift itu terputus tali, dia akan jatuh ke bawah dengan pecutan graviti. Jadi formula F equal to MA. A sepatutnya acceleration. So acceleration tertukar kepada pecutan graviti. So F dia jadi mg. So W tolak R, W tolak mg. So akhirnya kita dapat bahawa R-nya adalah 0 Newton. Faham? Ada soalan? Ada soalan? Tak ada. Okay. Ada. Madam, So ni. Yes. nak tanya, apa beza moving up with acceleration dengan moving up with deceleration? Again. Apa beza moving up with acceleration dengan moving up with deceleration? Oh, Maksudnya macam kalau acceleration dia semakin laju.
Kalau deceleration, dia makin perlahan. Decelerate. Kurang lah, dia tekan, maksudnya, kan kita, kalau kita bawa kereta, kita tekan minyak, dia semakin laju. Betul tak? Betul tak? Acceleration Betul. Betul. dia bertambah. Tapi kalau kita bawa kereta, kita tekan brake. Apa berlaku? Velocity berkurang kan? Velocity berkurang, maksudnya acceleration kita decelerate. Kita tekan brake, maknanya decelerate. Velocity kita berkurang. So itulah deceleration. Dia naik, tapi naiknya bukan dengan laju. Tapi naik semakin perlahan. Deceleration. Faham? Boleh ya? Faham. Thank you, madam. Okay. So saya bagi contoh. Saya bagi contoh. Untuk case lift. Okay, saya bagi contoh. Okay, ini lift. Okay. So si Dini dalam lift ni. Okay, Dini dia pakai skirt lah. Nyaut lah. Senyap. Ini R. Okay, ni ke bawah. W. Okay, saya bagi. Dini, berapa berat kau Dini? Oh, Dini. Mana si Dini ni? Dia ketak Dini ni. Ya. Berapa? Jisim. 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 Berapa jisim? 47. 47. So, weight dia berapa kalau 47? Darab 91. 47 darab 9.8. Berapa? 461. 461. 461 Newton. Ialah weight Dini. Okay, Dini nak naik lift. Dia nak pergi rumah bakar mak mertua tingkat 15. Dia ke ni? Mana Dini? Mesti dia malu-malu kucing. Okay So dia nak pergi ke tingkat 15. Dia naik lift. So lift itu mencuit ke atas dengan nilai A 2.5 meter per second. Soalan saya. Berapa bacaan R? Cepat. Berapa? Kira. Berapakah bacaan R? Guna formula apa tadi? F equal to? Yuhu! F equal to MA. A ada nilai tak? Ada. 2.5. Mass dia berapa? Mass Dini tadi lagi 47 47 kg Dini. Berapa tadi Dini cakap? 47. Okay, so mass dia 47. Okay. Gantilah 47. Lepas tu gantikan dengan 2.5 meter per second. So acceleration ke atas. R tolak W ke W tolak R? W tolak R. R tolak W. R. Dia ni atas. So R tolak W lah. Okay. Dah. So R tolak W sama dengan 47 times 2.5. R sama dengan, kita tak tahu berapa kan? Okay, W tu mg mg sama dengan 47 times 2.5. Okay, R tolak M dia tadi ialah 47 darab dengan 9.81 sama dengan 47 darab 2.5. Okay, so berapa nilai R? Hmm. 47 times 2.5 plus 47 times 9.1. Dapat berapa? I get 578.5. 0.6 Newton. Betul? Semua nak ke? Jawapan sama dengan saya? Betul. Betul. Dapat. Siapa yang tak faham? Sabrina? Oh, Sabrina. Did you get it? Did you get it, Sabrina? Ada ramai ke orang nama Sabrina? Ada 3 Sabrina. Okay, yang menjawab tu.
Yang jawab 3 Sabrina. Okay, you. Dapat. Faham ke? Dapat ya? Okay, you tengok Tadi kan saya dah kata. Bila dia naik dengan pecutan, bacaan R akan jadi lebih besar daripada bacaan weight dia. So, you tengok bacaan R dia ialah 578.6. Sedangkan weight untuk Dini ni adalah 461 Newton. Nampak? So, bacaan dia menjadi lebih besar. Maknanya Dini lebih berat bila dia naik ke atas. 578.6 Newton. Faham tak? Faham tak? Faham. Faham. Okay. Waktu bila yang penimbang sama dengan weight kita? Waktu bila? Stationary. Stationary. Apabila lift itu tidak bergerak, yes, weight tu sama dengan R. Okay, satu lagi situasi ialah apabila velocity-nya adalah constant, di mana acceleration dia adalah kosong. Velocity constant dengan acceleration tak sama. Acceleration kosong bila velocity constant, faham tak maksudnya? Kalau acceleration 2.5 meter per second ini, velocity dia apa jadi? Kalau untuk acceleration yang 2.5 meter per second ni, velocity dia jadi apa? Semakin bertambah atau semakin berkurang? Bertambah. Tambah. Dia Tambah. berkurang. Maknanya dia naik tu semakin laju. Itu acceleration. Okay, dalam kes yang tadi, velocity constant. Bila velocity constant, maknanya dia naik tu sama je laju dia. So, acceleration dia 0. Boleh? Boleh dapat? Fadilah? Dapat? Faham ya? Boleh, madam. Okay, very good. Okay, ada lagi soalan nak tanya? Seri Erdina? Faham ke Seri Erdina? Faham, madam. Okay, Trisha okay? Faham, madam. Okay, bagus. Okay, next. Sekarang lain ni. Sistem lift dah settle. Kita masuk ke sistem puli. Puli sistem. Okay, boleh nampak dengan jelas saya punya gambar? Okay, Boleh. pol sama, kita gunakan format equal to MA juga. Okay, untuk puli sistem yang macam gambar ajar ni. Okay, you tengok saya tengok macam nak contoh ni. Okay, kat sini. Okay, so kita ambil dua sistem sebab, okay, kita dekat sini gambar ni. Okay, kita ada, bila untuk sistem puli, kita akan ada satu lagi daya yang dipanggil sebagai tension atau tegangan tali. So, tegangan tali, okay, tegangan tali. Ini labelkan sebagai T. Tegangan tali. Okay, anak panah, tegangan ini sentiasa menghala ke tempat yang memegang dia. Okay, dalam kes ini, puli yang pegang dia. Jadi, tegangan tali anak panah dia menghala ke arah puli. Okay, faham ya? Boleh dapat? Untuk tegangan tali, kita belajar satu lagi daya yang dipanggil sebagai tegangan tali. Ini untuk puli sistem. Lift tadi dah settle. Okay? Untuk puli sistem. Okay, so untuk puli sistem, kita ada satu tegangan tali. Okay, daya dia sentiasa menghala ke arah atas. Okay, dalam kes yang sama juga, kita tengok ada 4 kg. Okay, 4 kg ini adalah weight. So, weight menghala ke bawah. So, weight nilai dia adalah 40 Newton dalam soalan ini. Faham? Okay, gambar saya ni parallel tak dengan suara saya? Is it diagram that I draw is parallel with my voice? Or my voice come first and then baru my drawing? Ke parallel? Yuhu! Tak faham maksud parallel. Saya cakap serentak dengan tulisan saya. Ataupun saya bercakap tulisan datang lambat. Tulisan datang lambat sikit, madam. Tulisan lambat sikit. Tulisan lambat sikit. Okay, tapi boleh ikut tak? Boleh. Alright. Macam mana nak selesai soalan yang mendaya apabila dia adalah puli sistem? So, sistem ni kita pecahkan kepada dua.
Tak suka warna yang cantik sikit. Okay, saya pakai warna biru, nampak ke? Warna hitam lah. Mana warna hitam ni? Kenapa tak ada warna dalam ni? Okay, so saya pilih warna kuning. Okay, kita anggap yang ini sebagai satu sistem yang berbeza. Kita letak situ sebagai sistem B. Sistem A lah. Okay, so yang sebelah sini sebagai sistem B. Okay, boleh. Now, saya kecilkan sikit. Hilang. Tak kecilkan. Tak sekali pula. Okey, tak apa. Saya contoh kat sebelah ni. Okey. So, kemudian soalan pertama dia kata determine the value of P when the move a uniform velocity. Kan saya kata tadi formula dia F equal to MA. Betul tak? F equal to MA kan. Bila perkataan dia bermaksud uniform velocity, maknanya A dia berapa? Zero. Adalah 0. So F sama dengan kosong. So now kita tengok untuk sistem A. Okay, sistem A. So kita F sama dengan kosong kan? Okay, sekarang you tengok. Bila puli ini P ni ditarik, apa jadi dengan sistem A? Puli pada P ni ditarik kan? P pull alert. P pull alert ni dia kata. Maksudnya P itu akan menarik load tu naik ke atas. Betul tak? Jadi yang sistem A akan bergerak ke atas, yang sistem B akan turun ke bawah. Betul tak? Betul tak? Bila Betul. P itu naik, maka sistem A akan naik ke atas, B akan turun ke bawah. Okay? Faham tak yang itu? Okay, so now kita tengok sistem A dahulu. So sistem A dia bergerak ke atas kan? So sekarang ada dua daya yang terlibat. Satu ialah tension of the string, satu lagi adalah dia punya weight. Jadi disebabkan bergerak ke atas, W tolak T ke T tolak W? T tolak W. T tolak W. T tolak W. Sama dengan kosong. Betul? Betul tak? Betul. Jadi berapa nilai W untuk sistem A? T sama dengan W. So T tolak 40 sama dengan kosong. So T bernilai 40 Newton. Faham tak? Dapat T dia adalah 40 Newton. Soalan minta nilai P. Okey, sekarang dekat dalam sistem B, ada tak T? Ada tak? Saya nak hilang. Ada. Dalam sistem B ada tak nilai T? Ada tak T? Kat dalam sistem B? Ada. Ada. Okey, jadi ini sistem B dia turun bawah ke dia naik atas? Turun. So dia ada dua daya. Daya P dan daya T. Betul tak? Siapa tolak siapa? P tolak T. Dia sampai kosong kan? Jadi kita akan dapat P tolak T sama dengan kosong. Jadi berapa nilai P? T kita dapat dah berapa? 40 Newton kan? So T sama dengan 40 Newton. 40. Faham? Faham. Cuba tengok balik semula. Tengok betul-betul. Tengok betul-betul semula. Okey, puli ni sistem dia ialah P tarik ke bawah. P tarik. P tu ditarik ke bawah. So, weight yang 4 kg ni, yang load yang 4 kg ni akan gerak naik ke atas. So, kita pecah kepada dua sistem. Sistem yang ada 4 kg load ni adalah sistem A.
Kemudian P yang menarik ke bawah itu adalah sistem B. Dapat ya? Jadi dia kata A uniform velocity. So P tu menarik ke bawah dengan uniform velocity. Daripada formula F equal to ma, A ni kosong. Kenapa A dia kosong tadi? Uniform Velocity. Maknanya acceleration dia kosong. Dapat tak? Acceleration dia kosong. Jadi formula dia adalah F sama dengan kosong. Dapat? Itu dapat? Itu dapat? Dapat. Kemudian barulah kita nak jawab soalan. Sebab kita nak cari nilai P. Jadi kita selesaikan ikut sistem. So sistem A, kita tahu dah tadi kita kira F sama dengan kosong kan. Jadi dia naik ke atas. Jadi F ini adalah melibatkan daya T dan daya W. Sebab dia naik atas, maka T tolak W. Sama dengan kosong. So T, W ni tadi dalam soalan dia bagi dah 4 kg. Dia tukar kepada 10, 40 Newton. Oh sorry. Bukan 40 Newton yang berapa? W equal tadi. Saya lupalah. Saya asyik sebab otak saya ni ada dua kan. SPM 2020 dengan SPM 2021. SPM 2020 G dia ialah 10. KSSM Form 4 2021 dia ialah 9.1. Kau ingat? Tak gila tak aku. Jadi berapa? Salah lah ni. 39.24. Sorry. Aduh. Saya pula pendengar. Ni berapa tadi? 39.24. 39.2 Kan betulkan. Tak ada orang pun yang tegur. Semua takut nak cakap. Teacher ni salah lah teacher. Berapa tadi? 30 berapa? 30 apa? 39.2. 39.2 Ni pen? Betul? 39.2. Ya Allah macam aku. So betulkan yang ni. Saya pegang sekejap. Salah pula. Aku. Mana pemadaman ni? Padahal balik. Sorry. Silap. 39. Betulkan balik. 39.2. Jadi berapa tadi? T dia bukan 40 lah. T dia dah 39.2 lah kan? Sorry. Satu pakai 10, satu pakai 9.81. Tak sama. Nilai dia lain. Jadi 39.2 Newton. Okay? Dapat So P yang ni sama lah. Betul kan? Okay, boleh? Ada soalan? Boleh. 9.2. Okay. Boleh? Alright. Soalan B. Dia kata acceleration 3 meter per second. Sekarang FMA A dia tahu ada nilai tak? Ada. Ada. Berapa nilai ya? 3. Yes. 3 meter per second. Jadi sekarang F sama dengan MA. So you tengok sistem A. Perhatikan dulu. Sistem A. F sama dengan MA bukan kosong Buat. Lepas tu saya nak tengok jawapannya. Buat sekarang. Astagfirullahaladzim. Okay. Buat. Untuk case yang kedua. So, untuk soalan B. Ni soalan A Ini soalan B. Berapa?
Berapa nilai T? Fifty-one point two. Ya. 39.2. 51.2 2. Newton. Okay, itu baru sistem A. Kita nak cari sistem B, jadi kita kena untuk sistem B. Okay, sistem B turun bawah maknanya P tolak T sama dengan A. Okay, so P tolak 51.2 sama dengan dia tak ada dia macam ni. Sekejap. T tolak dari sama MA. Okay. Okay, ini untuk soalan yang sistem B dia tak ada apa saya cakap, P tolak dia T tolak P sama dengan A. M ni tak ada. So berapa? Jadi 3P ke madam? Sekejap. P tolak P sama dengan MA. M dia tak ada kan? So P ya berapa dia tadi? Tak ada nilai ni. So kita tak boleh selesaikan untuk soalan P ni sebab dia M dia tak ada kat sini. So nilai P dia acceleration 3. Sini tak ada acceleration. So T tolak W. So P tolak T sama dengan M A. M ni tak ada kan? P kan? Bukan kosong ke teacher? Kosong ya, betul. Ada false kosong lah kan? So kosong darab A. So dia kosong. Okay, betul. So P dia akan samalah 51.2 Newton. Okay, dapat? Dapat. Okay boleh? Ada soalan nak tanya? Kenapa kosong teacher? Sebab dekat dalam sistem di math tak ada. Math tak ada. Jadi kita tak kira math tu kosong, tak ada M. Okay? Okay teacher. Ya? Kita tengok pula yang ni. Yang ni dua-dua sistem ada math. Okay. Apa pertama sekali yang kita buat? Kita tengok tension. Tension tegangan tali. Tegangan tali untuk sekarang dia kata diagram shows a load of mass 6 kg and pale field strength of mass 2 kg are joined by a length of rope passes over a smooth pulley. If the system is released from rest, what is the acceleration of the load and the pale? Sekarang ni 6 kg dengan 2 kg. Kalau saya lepaskan, siapa yang akan jatuh dan siapa yang akan tarik ke atas? 6 kg jatuh. 2 kg naik teratas. kg akan turun bawah, 2 kg akan naik atas. Betul tak? Betul. Betul. Sekarang kita labelkan tension dia, tegangan tali dia, T dia, semua menghala ke arah T dia. So ini ialah T. Okay, yang ini juga adalah T. Okay? So ini ialah sistem A. Ini adalah sistem B. Okay, boleh ya? Sekarang dia kata what is acceleration. So bila kita nak pakai ialah F equal MA. Okay. So sekarang kita tengok untuk sistem A dulu. Okay, kita buat untuk sistem A. Okay, objek ni turun ke bawah kan. Jadi weight tolak T ke weight T tolak W? Weight tolak T. Yes, weight tolak T. So, weight tolak T sama dengan MA. Dia nak cari nilai A ya. So, weight dia 6 kg darabkan dengan mg apa?
6/9.81 tolak dengan T sama dengan 6 kg darah A. Kira. Enam darab 9.81. So kita dapat apa? 58 58 kan? Yes. Okay. 8.9 minus C equal to 6A. Okay. So kita tak tahu berapa nilai T, betul? So ini ialah persamaan pertama. Okay. Kemudian sistem B ni kita tak boleh selesai sebab kita tak tahu berapa nilai dia. Okay. Now kita tengok sistem D. Okay. Buat penyelesaian apa tu nama dia serentak. Okay. Yang ini W ke bawah, T ke atas. So sekarang T tak W ke W tak T? T tolak W. Okay, T tolak W sama dengan M. Okay, jadi sekarang ni T tolak, okay, W tu mg kan? 29.81. Okay, mass dia ialah 2A. Okay, jadi kita kata T ini sama dengan 2A tambah 9.81 kali 2. 19.2. Okay. So nilai ni T2A tambah 19.61 ni adalah persamaan kedua. So masukkan ke dalam persamaan pertama untuk dapatkan nilai A. Dapat tak? T yang ini kan dengan persamaan 2. So tak akan dapat nilai A. Faham tak maksud saya? Faham. Cuba buat. Jen, berapa dapat? Berapa dapat A? 4.9 teacher. Yes. So you dapat A sama dengan 4.9 meter per second betul? So kita dapat A dengan 4.9 meter per second. Okay, boleh? Faham ke tak? Faham. Boleh? So kita ada satu lagi contoh. Last sekali. Yang melibatkan yang ini pula. Ada rasa nak muntah darah dah? Ke rasa tak nak belajar? Tak belajar ni? Okay, betul lah. Okay. Okay, boleh nampak? Okay, so Boleh. pun sama tegangan tali, kita nak labelkan dulu tegangan tali. So rope tegangan tali dia ni ke sini. Okay, yang ini tegangan tali dia ke sini. Ni kan puli kan? So ni T. So ni boleh nampak? Nampak tak? Tegangan talinya menghala ke mana? Nampak. Okay. So sekarang ini yang ini weight dia ke bawah W. Okay, so ini ialah T. Okay, so yang ini ialah T. Okay, kalau ada sistem ni, okay saya labelkan Ini ialah sistem A. Okay, untuk sistem yang ini. Dan yang ini adalah untuk sistem B. Ya, baik. Kalau you tengok, dia lepaskan load stone of mass 3 kg ni. Apa berlaku kepada troli? Dia gerak ke depan. Yes, dia akan bergerak ke hadapan. Okay. Jadi macam mana kita nak selesaikan example ni? Ada idea macam nak buat. Kita guna sama formula F equals to MA juga.
Okey, so sekarang ni tengok. Sistem A, dia bergerak ke bawah. Betul? Sistem B, dia bergerak ke kanan. Dia bergerak ke depan. Faham ke tak ni? Boleh ke tak? Yuhu! Faham. Eh? Boleh. Okay. Alright. So sekarang kita tengok. Calculate the acceleration of the trolley and the stone and also the tension of the rope when the pulley system is released to move. Jadi kita tengok sistem A dahulu. Okay, semua dia turun bawah. W tolak T ke T tolak W? W tolak T. Yes, W tolak T. W tolak T. Sama dengan M A. Betul tak? Kan formula dia equal to M A. Betul? So W tolak T sama dengan M A. So W dia ialah 3 kg. So 3 darab 9. 81 tolak T. Mass dia ialah 3. So A. Okay. So ada dua pun boleh ubah T dengan 3A. Kita tak tahu kan? Jadi kita search dulu. 3 kali 981 berapa? 29.4. Apa? 29? 29.4. Okay. Tolak T sama dengan 3A. Okay. Jadi kalau kita nak kirakan, dia minta kita kirakan acceleration kan. So yang ni kita tak boleh kira lagi, betul tak? So ini di persamaan pertama. Okay, now kita masuk kepada sistem B. Okay, sistem B. Kalau you tengok, okay, yang terlibat ini ialah T sahaja. Sebab dia kan F equal to MA. Okay, so dalam kes ini, untuk sistem B tu, yang terlibat ialah tension sahaja. Weight tak terlibat. Sebab tension ni, nak panah dia ialah ke kanan. Weight nak panah dia ke bawah. Untuk trolley. Trolley tu dia ambil weight dia. Faham tak? Untuk F. Untuk F yang ini. Untuk F yang ini, daya yang terlibat hanya tension sahaja. T sahaja. Weight tak termasuk. Sebab weight tu berarah dengan T. Jadi, kita ambil T sama dengan MA. Okay, so M dia dekat dalam sistem B adalah 2. Okay, so A kita tak tahu. So T sama dengan 2A, ini ialah persamaan kedua. Jadi, boleh tak you gantikan nilai? T ni masukkan dekat dalam persamaan 1 untuk dapatkan berapa nilai A? Okay. Boleh kira? Berapa dapat nilai A? Gantian nilai T sama dengan 2A tu masuk ke dalam persamaan 1. Okay. Berapa? So, you dapat nilai A berapa? 29.4 tolak 2A sama dengan 3A. Jadi, dapat berapa? Oi, cepat sikit kira! Saya dapat 5.9. 5.9. Yeah. 5.9. Berapa? 5.9 meter per second per second. Okay, 5B. Hana, Umaira, boleh? Boleh. Sorry. Yang bernama Sorry. Boleh? Boleh. Ya, boleh lah. Kau tengok lagi aku pelatihan kau tak boleh buat siang kau. Okay, dapat. So, soalan dia kata cari lagi satu. Dia nak acceleration kita dah dapat. Now dia nak tahu kita punya nilai. Senang je nak cari nilai T sebab T sama dengan 2A kan. Persamaan 2 T sama dengan 2A kan. Ganti je lah nilai A tu 5 point kan. Apa nilai T? Apa nilai T? Berapa? Nilai T? 11.8. 11.8. Yes. 11.8 Newton. Faham? Faham? Faham. Okay, so sekian terima kasih. Okay, so kita dah cover 2 Satu sistem puli, satu lagi sistem lift. Ada rasa pening-pening lalat?
Semabuk-mabuk laut. Ada yang rasa macam nak muntah hijau. Susah. Sebab benda baru. So you terima. So jadi macam agak-agak mabuk, pening-pening lalat sikit lah. Okay, so tak apa. Alright, kita tengok soalan tutorial 2. Saya tengok soalan objektif ada 40 soalan. So, yang ini saya nak bagi kepada B. 40 soalan, 5B, bagi kepada berapa grup? 8 grup ke whatsoever. So, satu grup buat dalam, kalau 40 bahagi dengan 8 ada dalam, berapa 40 bagi 8? 5. 5 soalan dalam satu grup. Itu untuk 5B ya. Okay, kemudian soalan saja, soalan 41 sampai soalan 47. Saya minta 5T. Tolong buat. Ada 7 soalan, you pandailah bahagi. Satu grup, satu soalan. Boleh? Yuhu. Boleh. Okay. So sekarang pukul 12, kita ada 12 suku, kita ada masa sampai pukul 1. So saya bagi masa sampai 12.45 untuk you bincangkan dalam grup you. Siapa yang present, tolong buatkan slide sikit. Tak apalah nak clear sangat. And then siapa dia punya presenter. Saya tak nak orang yang present slide adalah orang yang present speaker. Saya nak speaker orang lain yang present orang lain. Right? Boleh? Boleh. So, Boleh. esok 12.45 kita on balik dan dengan jawapan. Alright? Okay. Do it now. Bye.